Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah yang memberi kepada kita kehidupan, memberi kepada kita ruang masa berada dalam kehidupan dunia ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita di kalangan orang yang beruntung. Sebentar tadi alhamdulillah kita telah sama-sama membaca doa dan mengaminkan doa yang dibaca oleh Tuan Imam dan menunjukkan kepada petanda masuknya kita pada tahun baru. Dan kita telah meninggalkan tahun yang terdahulu daripada tahun hijrah. Sebagaimana menjadi sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang sahabat, daripada beberapa orang sahabat Nabi, Imam Tirmizi dan Ashabus Sunan menyatakan bahawa baginda Nabi apabila masuk bulan baru, Nabi SAW akan membacakan doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khair. InsyaAllah sama-sama kita baca. Saya akan baca sikit-sikit, kita baca. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khair. Doa ini bermaksud Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat, apabila masuk sahaja bulan baru, Nabi ni seorang yang optimis, seorang yang positif, seorang yang mengambil aspek kebaikan daripada setiap yang berlaku. Maka Nabi apabila masuk sahaja awal bulan, apatah lagi kita ini bukan sekadar awal bulan, awal tahun, Nabi akan baca doa yang kita baca tadi, yang mana maksudnya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, Engkau datangkan bulan ini kepada kami bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, dan dengan keselamatan dan juga keislaman. Islam menyerah diri sepenuhnya kepada Engkau. Rabbi wa rabbuka Allah, sesungguhnya Tuhan aku dan Tuhan kamu ialah Allah. Hilalu khair, hilalu amnin, hilalu rushdin wa khair. Bulan yang memberi petunjuk, bulan yang memberi kebaikan. Maka muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita berada pada tahun baru hijrah, yang mana kita kena faham bahawa berkumpulnya kita pada hari ini bukan sebagai perayaan, kerana perayaan dalam Islam hanya dua sahaja. Namun para ulama rahimahullahu ta'ala, mereka mengambil peluang
pada setiap daripada peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam untuk mengambil manfaat daripada keberkatan dan juga keberhimpunnya dalam majlis yang mana diberkati, di dalam tempat yang dirahmati, dengan turunnya rahmat daripada para malaikat. Mereka mengambil peluang untuk menjadikannya sebagai satu peringatan. Sebab itu dalam Al-Quran sendiri kita dapati bahawa banyak daripada ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala memulakan dengan peringatan. Wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi Musa. Udhkur itu sebut dan ingatlah. Yang mana daripada kata dasar ini datangnya kalimah tazkirah, peringatan. Maka peringatan ini satu benda yang penting. Walaupun tiap-tiap tahun kita menghadapi tahun baru, tiap-tiap tahun kita berulang-ulang mengadakan majlis-majlis berhimpun untuk memperingati peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi ingatlah bahawa kehidupan manusia ini, sebagaimana yang kita umat Islam dididik bahawa kehidupan kita terikat dengan sejarah, terikat dengan masa dan terikat dengan peristiwa. Tidakkah setiap kali amalan kita bila kita bersolat, kita sebenarnya memperingati peristiwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menerima solat dan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita apabila baru sahaja teman-teman kita yang selesai menunaikan fardu haji dan menunaikan umrah, mereka yang melakukan ibadat haji dan umrah, tidakkah haji dan umrah ini berkait dengan peristiwa, berkait dengan zaman dan masa? Banyak lagi perbuatan ibadat kita, kalau kita lihat dan kaji, sebenarnya dia berkait rapat dengan sejarah, berkait rapat dengan masa. Sebab itulah Nabi SAW apabila kaum musyrikin Mekah menjadi adat mereka menyumpah, sumpah masa. Sumpah ni makna mencela, menyumpah. Bahasa kita sebut majas, sebut sial kepada masa. Maka Nabi SAW kata, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. La tasubbud dahra, jangan kamu cela dan menuduh sial masa. Mungkin tempat kita jarang-jarang kita dengar, ataupun mungkin ada juga. Tapi berlaku pada zaman jahiliah dulu, apabila kena perkara-perkara yang sial, perkara-perkara bala bencana, orang kita panggil majar. Majar dengan sial ni, mereka salahkan masa. Mereka kata ni, sebab ni bulan ni lah ni. Ini masa majar, masa sial, masa malang. Jadi akidah yang tertanam dalam akidah orang jahiliah ini Nabi SAW ingin buang. Kerana apa? Kerana dia akan menanam satu perasaan negatif dalam diri seseorang. Nabi tak mahu umatnya menjadi orang yang negatif, orang yang pasif. Maka Nabi SAW mengatakan, la tasubbud dahr, jangan kamu cela masa ini. Fa innallaha huwad dahr, kerana sesungguhnya Allah ialah ad-dahr. Para ulama, antaranya Imam Nawawi, dalam menafsirkan hadis ini, menyatakan maksud daripada sabda Nabi, sesungguhnya Allah itu masa, Allah itu pencipta masa. Fa innallaha huwad dahr ay khaliqud dahr, Allah yang menciptakan masa dan Allah yang mencipta segala apa yang berlaku dalam masa. Jadi manusia kita, berlakunya amalan-amalan kita ini terikat dengan lingkungan dan ruang masa. Kita tak dapat lari daripada itu. Maka dari kerana itu, Nabi SAW menyuruh kita, jangan kita tuduh dan jangan kita persalahkan kepada masa. Kerana apa? Kerana Allah yang mencipta masa dan mencipta segala yang berlaku ini, Allah Ta'ala mempunyai hikmat dan kebijaksanaannya. Maka daripada itu,
kita dapati bahawa masa yang berlalu dalam tempoh hidup kita ini, walaupun kita rasa masa itu yang setengahnya daripada kita telah menjalani dalam kehidupannya masa yang panjang, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ataupun lebih lagi. Ada yang baru saja lahir, ada yang peringkat remaja, tetapi sebenarnya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, hanya sekejap saja. Illa ashiyatan aw duhaha. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berfikir bahawa kehidupan kita sepanjang-panjang hidup dunia ini nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti ialah hanya kadar sepetang atau kadar sepahagi sahaja. Maka kita lihat di sini bahawa masa ini satu benda yang relatif. Satu benda yang relatif yang mana kita rasa lama, tapi di sisi hakikat sebenarnya kita tidak lain hanya sekejap saja hidup di dunia ini. Maka berkaitan dengan ma'al hijrah, kita tahu bahawa penetapan ma'al hijrah yang berlaku ini, dia tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Penetapan ini berlakunya pada zaman Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah kepada umat Islam setelah kematian dan kewafatan Sayyidina Abu Bakar, maka apabila surat dihantar kepada gabernornya di Basrah, Abu Musa al-Ash'ari, maka ketika itu surat yang ditulis itu ditulis nama bulan sahaja, ditulis Syawal. Maka apabila surat itu datang sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari, beliau pun mengutus balik surat. Bayangkan tuan-tuan, kerana nak memastikan atau menentukan bila tarikh ini, satu benda yang mungkin payah. Jarak pada zaman dahulu kenderaannya tidak seperti mana sekarang. Perhubungannya tidak seperti mana sekarang. Perlu masa yang panjang. Maka bila sampai, Abu Musa al-Ash'ari tulis balik surat kepada Sayyidina Umar. Syawal mana yang kamu maksudkan ni? Syawal mana ni? Syawal tahun ni ke Syawal tahun lepas? Atau Syawal yang akan datang? Jadi ini apabila berlaku dalam pentadbiran dan pengurusan, terutamanya mengurus negara, benda ini sangat memberi kesan yang besar. Maka dari kerana itu Sayyidina Umar menghimpunkan para sahabat. Menghimpunkan para sahabat Nabi SAW, yang mana ketika itu masih ramai sahabat Nabi yang berada di Madinah, melakukan syura, buat mesyuarat. Bagaimana kita nak tetapkan tahun? Bulan ini bulan yang sebagaimana kita maklum, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Safar ke Zulhijjah, itu bulan, itu nama bulan dah ada dah. Itu nama-nama bulan yang telah ada dalam masyarakat orang Arab. Hatta sebelum daripada Islam datang pun. Bahkan nama-nama itu ada signifikan penamaan dia. Bulan Muharram, kerana bulan itu diharamkan untuk berperang. Dia termasuk daripada bulan-bulan haram. Bulan Safar, Safar ni sifr, kosong. Kerana lepas ditahan daripada perang, masuk Safar, orang keluar daripada rumah untuk berperang. Jadi rumah kosong. Rumah-rumah kediaman jadi kosong kerana orang keluar untuk berperang, untuk balas dendam dan seumpamanya. Ini yang berlaku zaman jahiliah dulu. Itu nama Safar. Zaman bulan Rabiul Awal, kerana tumbuhnya Rabi' pada ketika itu musim Rabi', musim bunga. Jumadal Ula, kerana waktu itu waktu sejuk. Air-air yang jadi keras, sebahagian air-air di kawasan sejuk menjadi keras. Bulan Rejab. Rejab ni maksud ta'zim, membesarkan. Syawal. Syawal ni, maksud Syawal ialah bulan yang mana selepas daripada bulan Ramadan. Yang mana pada bulan Syawal ini keluar juga orang untuk berperang lagi. Untuk berperang dan juga untuk melakukan amal-amal mereka. Bulan Ramadan dinamakan Ramadan daripada Ramdu, bermaksud panas. Kerana pada ketika itu
waktu bulan tersebut berlaku pada musim panas, sehinggakan anak-anak batu yang dipijak menjadi panas. Maka nama-nama bulan ini dah ada. Cumanya umat Islam belum ada penetapan tahun. Belum ada penetapan tahun. Maka surat menyurat yang berlaku tu sekadar ditulis nama bulan. Ini menyebabkan sukar bagi umat-umat Islam pentadbir untuk berurusan. Akhirnya setelah bermesyuarat dengan para sahabat, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ada yang mengatakan sahabat beri cadangan, kita ambil ikut kalender Parsi, kita ikut kalender Rom, kita ikut ambil tarikh Nabi lahir, kita ambil tarikh Nabi wafat, dan ada yang mengatakan kita ambil tarikh hijrah. Maka Sayyidina Umar tertarik dan terbuka hati untuk memilih tarikh berlaku penhijrahan ataupun tahun berlakunya penhijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Yang mana tarikh penhijrahan itu Sayyidina Umar kata ini membezakan antara al-haq dan batil. Maka sebagai mengambil tafaul, bersempena bahawa Islam ini satu agama yang memesahkan antara kebenaran dan juga kebatilan, maka kita ambil hijrah menjadi titik permulaan bagi tarikh baru Islam. Maka pada tahun itu, tahun 17 daripada hijrah, maka mulanya permulaan dikira awal tahun daripada tahun hijrah Nabi SAW. Maka penetapannya ialah daripada 17 hijrah baru tetap. Maka kita panggil backdated lah. Sebelum tu satu hijrah tu dikira pada tahun Nabi SAW melakukan penghijrahan. Seterusnya, apa yang perlu ataupun yang kita dapat ambil manfaat daripada peristiwa hijrah Nabi SAW? Pada tahun baru sebagaimana yang maklum, tentu masing-masing ada azam baru. Masing-masing ada target, ada matlamat yang ingin dicapai. Itu semua benda yang mana hak masing-masing untuk menentukan. Tetapi apa yang dituntut daripada kita sebagai seorang Muslim ialah menjadikan kehidupan kita lebih baik. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Tahun yang telah kita masuk ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Itu semua kita maklum. Dan berkaitan dengan peristiwa hijrah ini juga, kita akan melalui tahun-tahun yang akan mendatang ini dengan pelbagai peristiwa-peristiwa lain lagi, yang mana kita kena faham tentang satu asas. Memperingati dan juga menyambut peristiwa ini termasuk daripada perkara yang dibenarkan syarak, bukan daripada bid'ah dan juga perkara yang dilarang oleh syarak. Sebagaimana kita sebut pada awal, kita dah sebut pada awal tadi bahawa Al-Quran dan Islam itu sendiri, kita terikat dengan peristiwa-peristiwa. Maka memperingatkan ni ialah satu perkara dari bab kita memperingati hari-hari yang Allah Ta'ala jadikan, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala jadikan. Wa dzakirhum bi ayyamillah, peringatkan mereka dengan hari-hari Tuhan. Sebahagian menyatakan dengan nikmat-nikmat Tuhan, sebahagian ahli tafsir mengatakan dengan apa yang Tuhan kenakan kepada kaum-kaum terdahulu pada hari-hari mereka. Maka kita juga lepas ini kita akan lalui, lepas daripada Muharram, kita lalui bulan Safar, Rabiul Awal, adanya Maulid Nabi. Seterusnya kita tidak lekang daripada memperingati majlis-majlis ataupun peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita faham, bahawa asas berhimpunnya kita dalam peristiwa ini ialah termasuk daripada perkara yang dianggap sebagai bid'ah hasanah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam membahagikan perkara-perkara baru, memang orang kata benda ini tak berlaku, benda ini tidak berlaku pada zaman Nabi. Tetapi kita perlu ingat bahawa hukum sesuatu perkara yang tidak berlaku zaman Nabi hendaklah diukur dengan neraca syarak. Diukur dan dihukum melalui neraca yang telah ditetapkan oleh ulama berdasarkan kaedah-kaedah syarak. Sebab itu Imam Syafi'i
bila membincangkan tentang perkara-perkara yang tak berlaku zaman Nabi. Dia panggil muhdatsat. Apa kata Imam Syafi'i? Kata beliau, al-muhdatsatu minal umuri darban. Ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an. Fahadhihi bid'atud dalalah. Imam Syafi'i kata perkara-perkara baru ni yang dibuat, yang mana tidak berlaku pada zaman dahulu, ada dua jenis. Pertama, perkara yang dibuat yang menyalahi Al-Quran ataupun hadis ataupun athar sahabat ataupun ijma', maka ini dipanggil bid'ah dalalah. Yang kedua, wathaniyatu ma uhditha minal khair la khilafa fihi liwahidin min hadhihi wa hadhihi famuhdathatun ghairu madhmumah. Adapun bahagian kedua, perkara yang tidak berlaku pada zaman dahulu tetapi dia tidak menyalahi ini ataupun menyalahi ini, tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi pandangan kaedah dalam Islam ataupun ijma', maka ini perkara baharu yang tidak dicela. Maka itulah kalam ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Imam Syafi'i, mengambil dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Dia tu cerita tentang sejarah Imam Syafi'i. Imam Baihaqi menukilkan kalam Imam Syafi'i ini. Ini menunjukkan kepada kita bahawa amalan yang dibuat ini, jika diisi dengan amalan-amalan yang betul, amalan-amalan yang tidak bercanggah dengan syariat, maka itu satu benda yang baik. Sebab itulah kita dapati Nabi SAW dalam masalah Nabi meraihkan dan bergembira dengan peristiwa yang berlaku yang mana memberi kebaikan kepada agama. Kita lihat hujah ini digunakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pada membicarakan tentang keharusan maulid Nabi. Apa kata Ibn Hajar Al-Haytami? Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani apabila dia membincangkan tentang hadis Nabi SAW apabila datang ke Madinah, didapati bahawa orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Nanti kita ni dah masuk akan beberapa minggu lagi, kita akan masuk 10 Muharram. Adanya kesunatan puasa Ashura. Dan kita juga disunatkan puasa sebelum itu dipanggil Tasu'a, puasa 9 dan 10 Muharram ini kita sunat puasa. Kembali kepada cerita tadi, Nabi SAW apabila sampai di Madinah, didapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. 10 Muharram mereka puasa. Maka Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kamu berpuasa ni? Sebab apa kamu berpuasa? Maka mereka menjawab, hari inilah hari Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa. Huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun wa najja Musa fanahnu nasumuhu syukran lillah. Orang Yahudi kata, hari 10 inilah Allah Ta'ala binasakan Fir'aun dan tentera dia, dan Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Maka kami berpuasa ni kerana mensyukuri kepada Allah. Nampak? Apa? Di sini sekadar ini dia tidak jadi hujah lagi. Tetapi bagaimana Nabi berinteraksi dengan peristiwa yang berlaku dalam sejarah? Tengok kata Nabi. Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih layak, kita orang Islam ni lebih layak bergembira dengan Nabi Musa daripada mereka. Sebab Nabi Musa pun Nabi kami, Nabi kita. Bila Allah Ta'ala menyelamatkan Musa pada hari Ashura, 10 Muharram, orang Yahudi bergembira dengan cara melakukan ibadat. Tengok, bergembira bukan buat maksiat, bergembira dengan ibadat. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi kata, kita lebih berhak untuk bergembira dengan terselamatnya Nabi Musa. Maka Nabi menyarankan para sahabat puasa 10.
Dan untuk membezakan orang Islam dengan orang Yahudi, Nabi galakkan puasa 9 pula. Jadi yang berkesempatan puasa 2 hari, puasa 2 hari. Lagi eloknya tambah lagi 1 hari, 9, 10, 11 lagi. Dan rasanya pihak Jabatan Agama ada mengeluarkan saranan untuk galakkan untuk berpuasa. Untuk berpuasa pada 9, 10 dan 11. Tapi kalau tak mampu, paling-paling kurang kita ambillah 10 Muharram itu. Dan pada peristiwa itu juga kita nampak bagaimana keterikatan amalan-amalan ini dikira dengan peristiwa-peristiwa yang mana jika tidak bertentangan dengan syariat diterima. Bahkan Nabi SAW kata, antara sebab baginda puasa hari Isnin ialah kerana hari itu Allah Ta'ala mengeluarkannya. Allah Ta'ala melahirkan, Allah Ta'ala hari kelahiran Nabi, makna Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Dzaka yaumun wulidtu fih, hari itu hari aku dilahirkan. Maka Nabi mengambil dengan hari yang kegembiraan itu Nabi beribadat. Maka kita sebagai umat Islam dalam menghadapi hari-hari dan tahun-tahun, kita tidak lekang daripada peristiwa ini sebagaimana kita berhimpunnya pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, datang kita pada malam ini sebenarnya ialah dengan taufik dan daripada dengan kudrat Allah Ta'ala yang memampukan kita datang. Kita sebenarnya yang berhimpun daripada petang tadi telah menghimpunkan banyak daripada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan. Pertamanya, beradanya kita di rumah Allah dalam niat i'tikaf. Keduanya, kita berada pada hari Jumaat, pada petang asar hari Jumaat, yang mana asar hari Jumaat ini telah disebut oleh ramai ulama antara waktu yang mana dianggap sebagai waktu mustajab doa. Waktu selepas asar sehingga pada sebelum maghrib, hari Jumaat antara waktu mustajab doa. Kita pula berada dengan mendengar bacaan Al-Quran, mengaminkan doa, melakukan ibadat. Itu satu perkara yang mana kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kita menyambut Ma'al Hijrah ini ataupun kita sambut tahun baru Hijrah ini, antara kita buat atau menjadi amalan yang kita baca doa akhir tahun, doa awal tahun, itu juga doa yang mana bukan datang daripada hadis. Tetapi dalam bab doa ini tidak ada sekatan, di mana kalau doa-doa tersebut tidak bercanggah dengan prinsip asas dalam agama, tidak ada halangan untuk kita berdoa. Mungkin ada lepas ini keluarnya suara-suara atau pandangan-pandangan yang membida'ahkan bacaan doa akhir tahun dan awal tahun ni. Kita kena faham dalam konsep menetapkan hukum, bukan dilihat perkara itu tidak berlaku pada zaman Nabi ataupun berlaku, bukan. Dia hendaklah dinilai dengan neraca penilaian syarak. Orang yang berhak menjatuhkan hukum, menentukan hukum ialah para ulama, bukan orang awam, netizen macam kita, bukan. Maka bacaan doa akhir tahun dan awal tahun, dia masuk dalam umum suruhan Allah supaya berdoa. Ud'uni astajib lakum. Maka doa ini bila datang dengan lafaz umum, lafaz yang mutlak, tiba-tiba ada pihak mengatakan tidak boleh mereka doa, mereka sebenarnya telah menyanggah dan menyalahi kehendak nas itu sendiri. Allah Ta'ala mendatangkan arahan secara umum, tiba-tiba ada pihak kata tak boleh buat gini, dia telah menghadkan benda yang Tuhan buka luar, gigi sepit. Benda yang Allah Ta'ala beri ke lapangan, dia kata tak boleh buat lapang. Ini satu benda yang mereka tak sedar telah bercanggah dengan kehendak daripada nas yang Allah Ta'ala turunkan sendiri. Kerana itulah kita dapati doa-doa para ulama karang doa. Ulama-ulama yang bukan sebarangan, ulama yang hebat, ulama-ulama mujtahid, mereka sendiri ada doa yang mereka susun. Ada doa yang mereka susun. Yang mana doa yang mereka susun ni kita dapati tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam sunnah, tapi doa yang mereka susun. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala campurkan dalam hati mereka ilham-ilham doa. Apabila Allah Ta'ala inginkan seorang hamba untuk menitipkan doa, maka ketahuilah bahawa Allah Ta'ala ingin memakbulkan doa itu.
Sebab itu saya suka untuk ambil sedikit daripada petikan atau doa akhir tahun, yang mana kita kalau hayatinya, dia akan memberi kepada kita menjadi seorang mukmin yang bersikap positif, optimis. Kata dalam doa itu apa yang kita baca? Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah, apa yang telah kami lakukan pada tahun ini, mimma nahaitana anhu, daripada perkara yang kamu larang, falam natub minhu, tapi kami tak taubat lagi, walam tardahu, dan engkau tidak redha kami melakukan maksiat, wa nasinahu, kami ni lupa dosa-dosa kami, walam nansahu, tapi kamu tidak lupa, wa halumta alaina ba'da qudratika ala uqubatina, dan kamu ya Allah amat melembut dan pemurah daripada mengenakan seksaan kepada kami, wa da'autana ila taubah, dan engkau seru kami untuk bertaubat, ba'da jur'atina ala maksiatik, setelah kami ni berani nak melakukan maksiat kepada kamu, fa innana nastaghfiruka. Tengok, daripada banyak-banyak tu, kalau kita faham doa akhir tahun yang kita baca tu, yang diulang-ulang tu, apa yang kita berlaku? Kita menamatkan akhir hari tahun lepas dengan bertaubat. Kita menamatkan akhir hari tahun sebelum ini dengan bertaubat. Dan taubat ini, kalau kita tak paksa diri kita baca dan taubat, mungkin orang lalai. Sebab itu kita lupa, tapi Tuhan tu tak lupa. Maka dengan susunan ulama susun ni, kurang-kurangnya kita sedar bahawa kita ni kadang-kadang buat dosa banyak, kita lupa, tapi Tuhan tu tak lupa. Maka ambil peluang, minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampunkan kita. Fa innana nastaghfiruka faghfir lana, maka ampunkanlah kami. Wa ma amilna fiha mimma tardahu, dan apa yang kami buat daripada amalan yang meredakan kamu, wa wa'atana alaihi thawab, dan engkau janjikan pahala ke atasnya, fanas'aluka Allahumma ya karim, maka kami minta kepada kamu, kepada engkau Tuhan yang maha pemurah, ya dzal jalali wal ikram, anta taqabbalahu minna, kamu terima. Ini juga satu doa yang kita kena faham pengertian dia. Kita buat amal baik tu dengan taufik apa? Taufik Allah. Dengan hidayah apa? Hidayah Allah. Kita buat tu Tuhan terima ke tak? Kita tak tahu. Maka kita tutup akhir tahun kita minta Allah Ta'ala apa-apa amalan yang kita buat sepanjang tahun, apa-apa amalan yang Tuhan taufikkan kita untuk lakukan, minta Allah Ta'ala terima. Kita tak nak jadi di hari akhirat di kalangan orang yang rasa banyak pahala, tapi bila tengok rupa-rupanya kosong. Rasa banyak, bawa banyak pahala, tetapi bila di akhirat muflis, tak ada apa. Maka itu satu kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita minta dengan Allah Taala, anta taqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Jangan engkau putuskan pengharapan kami daripada engkau ya Allah. Kalau kita perhatikan kepada makna doa yang dibaca pada akhir tahun ini, doa yang kita baca itu amat dalam maknanya, menyuruh kita untuk bertaubat. Apabila seorang itu bertaubat daripada dosanya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, seumpama tidak ada dosa. Maka masuknya kita pada tahun ini buka dengan suratan putih, dengan buku yang putih. Kita berazam untuk meningkatkan diri kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang baik, hamba Allah Ta'ala yang nak istiqamah atas ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita mengambil daripada kalam Ibnu Athaillah Sakandari, kita datang pada malam ini pada awal tahun hijrah yang baru kerana kita nak kebaikan. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Sesiapa yang awal permulaannya bermula dengan cemerlang, bermula dengan gemilang, insya-Allah pengakhirannya, perakhiran yang cemerlang, perakhiran yang gemilang,
pengakhiran yang baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan kita di kalangan orang yang mendapat kebaikan dan ditutupkan umur kita dengan husnul khatimah wa husnil a'mal wa husnil ayyam. Sebaik-baik amalan dan sebaik-baik amalan kita ialah pada akhir hayat kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan juga yang kekurangan itu daripada kekurangan diri saya. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang yang muhsinin, insya-Allah Ta'ala. Sekadar itu saja untuk kesempatan pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil